Kenapa asal-usul Sabah kita selalu dinafikan? Tapi hasil kekayaan Sabah selalu diambil, dibawa ke sini untuk membangunkan persekutuan Malaysia. Kita boleh saja Sabah Sarawak itu keluar hari ini. Mengucapkan Selamat Hari Merdeka kepada rakyat Sabah. Sabah bergejolak, ingin berdikari dan lepas dari Malaysia. Di media sosial, netizen dari negeri seberang sering berulah dengan menunjukkan dukungannya kepada daerah terluar yang ada di Indonesia. Mereka mendukung supaya daerah terluar bisa lepas dari Indonesia. Namun, di Malaysia ternyata juga memiliki masalah yang sama. Daerah seperti Sabah dan Sarawak nampaknya sudah mulai bosan bersatu dengan Malaysia. Sedikit dari saya cuma ingin mengajukan pertanyaan kepada kerajaan Malaysia, sama ada Sabah ini masih relevankah kepada kerajaan Malaysia? Kita mau tanya, kenapa asal-usul Sabah kita selalu dinafikan? Tapi hasil kekayaan Sabah selalu diambil, dibawa ke sini untuk membangunkan persekutuan Malaysia. Tapi Sabah tetap miskin dan mundur, dibiarkan, dan keselamatan Sabah selalu diperolok-olokkan, dipersendahkan. Jadi kita mau tanya kerajaan Malaysia, adakah Sabah ini masih penting, masih relevan untuk berada dalam Malaysia? Itu saja, terima kasih. Akibat ketidakseimbangan dari segi pembangunan dan ekonomi, maka ribuan anak muda Sabah merantau ke tanah Melayu untuk mencari rezeki. Walhal kalau Malaysia Agreement ditunaikan, tidakkah kami ini susah-susah merantau? Seperti kes yang tular baru-baru ini, seorang anak perantau Sabah asal Tawau yang mencari rezeki di Kasari hanya kerana dia seleng Sabah. Kena fikir orang luar. Perkara yang paling menyakitkan hati orang Sabah bila dia kena tanya, kenapa bahasa kau lain? Kau tahu rasa dia macam mana? Macam kau orang asing bah. 60 tahun sudah Malaysia ini lahir kerana penyertaan Sabah. Apa? Sabah ini tidak dikirakkah? Give us some respect. Walaupun kawan-kawan kami hanya pekerja rendah. Ingat ini, sejahteranya Melaya hari ini kerana hasil bumi Sabah dan Sarawak. Tiada Sabah, tiada Sarawak, tiada persekutuan Malaysia. Ingat itu. Bahwa selama ini kadang-kadang dalam Facebook pun orang Sabah dihina bah. Dia bilang kamu tinggal atas pokok lah. Kamu ini orang yang ketinggalan macam-macam. Walaupun berbagai penghinaan diterima, kami terima dengan baik. Kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami selama ini di dalam negara ini. Kalaulah sekiranya semua hasil minyak kami yang peroleh, minyak kami boleh dapat lebih daripada 60 bilion setahun. Daripada 300-400 barrel minyak dalam setong dalam satu hari, kita akan punya uang berbilion-bilion untuk negeri Sabah. Tapi kenapa kita mundur? Karena hasil kita di-out ke tempat lain. Jadi sebab itu bersikap adil lah kepada negeri Sabah, rakyat negeri Sabah. Dan sebab itu kita minta supaya pertimbangan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak. Supaya kami juga dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakan-rakan di Semenanjung. Saya sudah katakan perkara ini daripada 2018 dan saya minta supaya kerajaan persekutuan, siapapun parti, siapapun pemimpin harus tunaikan apa yang telah dipersetujui. 2018 saya katakan 100 tahun daripada sekarang pun Sabah, Sarawak tidak akan dapat kejar kemajuan negeri Tuan Speaker, buat kali ketiga Tuan Speaker menolak usul yang saya bawa di Dewan Rakyat ini tentang tuntutan suluk. Saya cukup hairan. Saya mau tanya dengan kerajaan persekutuan, sampai tahap apa yang kamu mau membolehkan supaya bahas ini dibolehkan? Tuntutan ini dibolehkan, dibahas dalam Dewan ini. Ini soal kedaulatan negara, bukan soal remeh-temeh. To what extent? Pasal Sabah kah kamu tidak peduli? Sebab ini suluh dia tuntut Sabah saja, bukan negeri-negeri lain. Kata Belon, hutan pun soal rakyat, soal negara ya. Apa cerita hutan ini kedaulatan negara yang tercemar bani? Sabah dulu. Mana lagi penting Akta ni? ini Sabah dibuat dulu. bagi maksud menggalakkan keragaman undang-undang. Jangan sampai Sabah nanti pula tergadai baru kamu bertindak. Tuan Speaker, mana lagi penting kedaulatan negara kah hutan sekarang ni? Mana lagi penting kedaulatan negara kah hutan sekarang ni? Bersetuju supaya kehadiran sumber asli dan alam kita Mana yang kini dipakai Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia untuk menyemak semula dan berkemaskan peruntukan. So saya baca kenyataan yang beliau sebut dalam laman Facebooknya,
Kawan-kawan boleh pergi ke laman Facebook ya, Aisyah Abdul Jalil. Dia kata di sini, kalau saya kaki tangan awam diminta bertugas di Sabah dan Sarawak, saya akan resign 24 jam. Sebagai warga Semenanjung Malaysia, saya memandang Sabah dan Sarawak bukan tempat yang indah untuk meneruskan kerjaya. Let us all be honest, setelah 60 tahun Sabah dan Sarawak join Malaysia, bandingkan apa aja yang ada kat dua negeri ini berbanding Semenanjung Malaysia. Dengan sebegitu besar keluasan geografi, sebegitu ramai rakyat jelata, sebegitu banyak hasil mahsyul bumi, alam dan laut, malangnya Sabah dan Sarawak masih kekal jauh ketinggalan, sangat jauh ketinggalan. Dan dia juga berkata di sini, 60 tahun selepas merdeka bersama Malaysia, Sabah dan Sarawak masih belum berjaya hasilkan rakyat negeri sendiri yang boleh mengisi pekerjaan di negeri sendiri, still terpaksa bergantung dengan rakyat Semenanjung Malaysia untuk berkhidmat di sana. So berhentilah gebang pasal ugutan nak keluar dari Malaysia. Entah macam mana Sabah dan Sarawak nak survive. Ada banyak resources, tetapi tak ramai yang berkualiti. Memang susah nak maju dan berdikari. Itu part yang dia menghina Sabah Sarawak. Yang kedua, saya lihat dalam laman Facebook beliau juga mengatakan bahawa isu bendera lagu negeri yang tidak mempunyai perkataan Allah. Jadi pada saya ini juga bermain dengan sentimen perkoman. Saya harap Menteri Komunikasi, Menteri KDN dan juga pihak PDRM tolong ambil tindakan segera dan siasat Aisyah Abdul Jalil ni. So saya jawablah kenyataan yang dikeluarkan. Yang pertama ya, Aisyah kena tahu Sabah dan Sarawak itu bukan negeri. Sebab itu Sabah dan Sarawak sampai hari ini memohon untuk menggunakan perkataan wilayah. Wilayah apabila kita membentuk Malaysia ni adalah terdiri daripada Singapura, Sabah dan Sarawak. Jadi selama ni orang-orang politik membuat satu statement yang konon-kononnya Singapura keluar itu adalah bilik Malaysia dan gini-gini. Dalam kita nak membentuk Malaysia ya, Singapura adalah wilayah. Sebab itu dia boleh keluar. Dalam MA 63 juga sebenarnya sudah dilanggar, iaitu kita boleh saja Sabah dan Sarawak itu keluar hari ini kerana Singapura dah keluar. Itu tergantung kepada Sabah dan Sarawak lah nak keluar. Kak Aisyah, kamu datang ke Sarawak, tidak semua kawasan itu memang teruk, kerana keluasan itu yang kamu cakap itu betul. Tetapi untuk kita nak meratakan kemiskinan, pembelajaran dan sebagainya ini, negara maju Singapura pun masih ramai gelandangan tidur di tepi pantai. Kamu nak mengatakan isu Sabah dan Sarawak. Yang pertama ya, sumbangan besar Sabah dan Sarawak ke Semenanjung itulah yang kamu lihat kemajuan yang ada di Semenanjung itu. Orang-orang politik lama ni, sebab itu anak-anak muda di Sabah dan Sarawak mengungkit isu minyak. Kerana di Semenanjung juga tak maju, tetapi dicuri. Harta daripada Sabah dan Sarawak dibawa ke pusat dan akhirnya hasilnya pun tak nampak di Semenanjung, tetapi tak nampak juga di Sabah Sarawak. Banyak yang saya boleh nak cerita. Kalau Sabah dan Sarawak tu keluar daripada Malaysia, banyak manfaat yang orang Sabah Sarawak boleh dapat. Tahu, saya nak beritahu dekat Aisyah, Sabah dan Sarawak keluar daripada Malaysia, sekarang ni kita dah ramai dah orang profesional ni semua. Kita akan dapat banyak manfaat. Kita akan lahirkan immigration yang ramai dan tidak perlu. Yang ruginya Semenanjung, peluang pekerjaan kamu semakin sempit. Sabah dan Sarawak, dia akan melonjak ke satu peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada orang-orang Sabah dan Sarawak. Dan akhirnya hasil bumi 100% boleh ditakluki oleh negeri. Dan akhirnya kalau negeri wilayah itu keluar, mungkin kita akan pakai pemimpinnya presiden. Di bawah presiden itu mungkin macam Indonesia, ada bupatinya, ada gubernurnya di setiap, mungkin di Kuching satu gubernur. Nampaknya rakyat Sabah dan Sarawak sudah muak mendapat diskriminasi dari Semenanjung. Mereka sering dihina, direndahkan, dan diperlakukan secara berbeda. Bagaimana pendapatmu mengenai ini sob? Tulis di komentar.